دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن منه الدواء فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بخلفه كأمام من رؤية ثبتت بخلفه كأمام من رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علاني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقلبه لم ينم والعين قد نأست وقلبه لم ينم والعين قد نأست ولا يرى زله في الشمس ذو فطاني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل كتفاه قد علت قوما إذا جلسوا كتفاه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة سبيادا بمقتتني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل هذه الخصائص فستكون آمنة هذه الخصائص فستكون آمنة من شر نار وسرك ومن مهاني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل Nabi kita tak pernah mimpi siang malam sepanjang zaman. Tidak pula ia menguap sama sekali. Wahai teman, begitu jinak binatang liar tak pernah lari melihat dirinya. Lalat nyamuk tak pernah hinggap di atas tubuhnya yang mulia. Belakang depan baginda pandang tiada beza sama sekali. Tidak nampak kesan kencing walau dibuang berkali-kali. Hati baginda tak pernah tidur walau matanya mengantuk.
Bayang Nabi tidak nampak walau dipandang sehari suntuk. Bila duduk dengan sahabat bahunya tinggi dari yang lain. Di waktu dia dilahirkan Nabi kita sudah di khatan ini 10 lebihnya Nabi kita cuba hafalkan supaya aman dari pencuri api membakar atau cobaan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Sampaikanlah hajat kami dengan berkat Nabi pilihan. Ampunkanlah dosa kami dengan murahmu. Wahai Tuhan ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha al-karami. Dengan berkat selawat ini selamatkan kami dari corona. Dengan limpah kurnia Engkau selamatkanlah iman kami. Ya Rabbi bi Mustafa balligh maqasidana lana ma madha ya wasi'al karami. Jangan harap syurga tinggi tanpa amal takkan diberi. Umpama kapal di atas bukit mana mungkin kita layarkan. Ya Rabbi bi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha karami. Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa ala ali sallallahu salam alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan selawat yang kita baca itu menjadi penyebab turunnya rahmat ke dalam masjid ini. Seterusnya pada jemaah yang hadir, di antara keberkatan membaca 10 kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, insya-Allah turun rahmat, terhindar wabak penyakit, terhindar segala malapetaka dan sebagainya. Diamalkanlah tiap-tiap kali nak solat, lepas solat dan sebagainya, insya-Allah. Kita sambung kitab pengajian Kashful Ghaibiyah dan kita dah sampai muka surat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyyakum bi ilmihi wa barakatuh. Faslun, pada menyatakan perkara yang muafaqat, betul ulama di atas sampai pahalanya bagi mayat, dan yang mukhtalif, yang khilaf padanya. Jadi malam ni kita membicarakan dalam kitab ni tentang bagaimana muafakat para ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin ahli sunnah wal jamaah. Apabila seorang itu membacakan tahlil, membacakan Al-Quran, membuat apa-apa amal, lepas itu dia berkatalah setelah dia membaca tersebut, Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu ila fulan bin fulan. Ya Allah, kau sampaikanlah pahala yang aku bacakan ini kepada fulan bin fulan. Muafakat ulama sampai pahala itu. Dan ada pula yang dikhilafkan orang. Dan apa khilaf dia itu?
ya, ketahui olehmu bahwasanya telah muafaqat, maka maknanya sepakat, semua ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat atas sampai pahala sedekah daripada orang yang hidup kepada mayat. Tapi ada syarat. Yang kata sepakat ni kat mana? Apabila dikosot oleh orang yang memberi sedekah itu kepada mayat, tiada farak, tak ada beza keadaannya orang yang sedekah tu, yang berniat nak sampaikan pada si mati itu, dia jauh daripada kubur ataupun dia duduk sebelah kubur, sisi kubur tu, menarik ni. Dan demikian lagi lah masalah doa dan istighfar, sama je. Duk dekat, duk jauh, kosot. Innamal a'malu binniat. Kita duduk dekat dalam Masjid Senawang, sanak saudara kita kat Kelantan sana tu, ya Allah, kita baca Quran, kita niat, kau sampaikanlah pahala bacaan Quranku ini kepada arwah makku Polan binti Polan yang kuburnya ada di Kelantan sana tu. Puf, sampai. Tak ada beza, dekat jauh. Syarat kosot. Yang ni tidak ada khilaf di antara ahli sunnah wal jamaah. Yang khilaf dengan Wahabi, khilaf dengan orang-orang yang tak faham teks-teks yang telah ataupun ayat-ayat Quran disalah ertikan dan menimbulkan keraguan-keraguan pada orang-orang zaman sekarang ni. Seolah-olah apa yang kita buat untuk orang mati itu tak sampai semua. Ia berdasarkan ini, banyak soalan yang banyak orang tanya, boleh tak kita korban, lepas tu kita niat korban tu pagi sanak saudara kita yang dah meninggal. Ini soalan famous orang tanya. Buat sedekah sampai, korban sampai tak? Yang muktamad, amalan seperti korban itu dia perlu kepada wakil. Ya, korban tu wajib atas diri orang tu, sunat atas diri orang itu. Kalau nenek mak kita dah meninggal, dia nak wakil macam mana? Dia dah meninggal. Maka kaul yang muktamad tak sampai, sebab dia masuk dalam bab ibadah yang berhajat kepada wakil. Diwakilkan, niat tu perlu diwakilkan. Tak, walau begitu ada kaul dhaif. Kaul dhaif mana segi dalil tak kuat. Tapi kalau nak beramal boleh. Boleh. Kita niatkan pahala korban tu sampai pada si mati ni, walaupun dhaif boleh. Kita niat aku korban untuk si mati sebab apa? Kerana memandang korban tu juga sedekah. Pahala tu, pahala korban tu. Kalau korban tu tak sampai pun pahala korban tu sampai. Kita korban, kita niat pahala tu sampai pada si mati. Sampai. Boleh tak kita niat aku korban lembu ini bahagian sekian untuk mak aku? Apa hukum dia? Kaul muktamad tidak boleh, kerana dia perlu pada wakil. Kaul dhaif boleh. Ada tercatat dalam kitab Sabilal Muhtadin dan beberapa kitab Melayu, kaul-kaul tu boleh diamalkan. Jadi tidak perlu diperbesarkan isu itu, kerana penghujung-penghujung pun kalau kita kata tak sampai, pahala sampai. Pahala daripada korban tu sampai. Kalau dia tak jadi korban pun dia ada beza korban dengan pahala korban. Korban muktamad yang hidup mesti yang hidup. Pahala korban yang hidup ke yang mati ke sampai. Tu tak ada khilaf. Yang khilaf tentang niat korban tu. Kita sebut nama ni, nama arwah ni, sampai tak? Muktamad tidak sampai. Qaul dhaif sampai. Jadi apa maksud dia? Maksud dia nak buat fatwa tak boleh, kerana dalilnya tidak kuat. Nak beramal silakan, kerana ini termasuk menolong si mayat. Dan demikian lagi doa, dan demikian juga istighfar. Sampai niat, sampai istighfar, astagfirullah, ya Allah sampaikanlah istighfar aku daripada si fulan, atau kita minta ampunkan tu kepada si fulan tu, niatkan terus pada orang dalam kubur tu sampai. Ini yang disebut dalam kitab. Telah berkata Al-Arif Sya'rani, telah berkata Imam Al-Qurtubi, dan sungguhnya telah ijma' segala ulama' akan sampai pahala sedekah. Pada sedekah tak ada khilaf.
Siapa kata dia khilaf? Khilaf dengan Wahabi. Khilaf dengan orang yang tak reti nak memaham teks-teks Quran dan hadis seperti mana difahami oleh orang-orang dahulu, ulama-ulama mutakaddimin. Dia kata ijma' bagi segala orang mati, tak kira siapa. Dan demikian lagi pula pada qiraatul Quran, bacaan Quran, dan doa dan istighfar telah berkata ia dan menguatkan dia oleh hadis. Ada hadis yang hadis sahih ni, hadis Bukhari Muslim, wa kullu ma'rufin sadaqatun. Ada hadis panjang. Satu hari sahabat Nabi datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qad dhahaba ahli dustur. Orang-orang kaya di kalangan kami ya Rasulullah semua dah balik dengan pahala diorang. Harta diorang banyak, diorang boleh sedekah, kami duit tak ada. Orang miskin nak sedekah macam mana? Nabi berpesan dengan hadis yang agak panjang. At-tahlilu sadaqatun, at-tasbihu sadaqatun. Tahlil la ilallah tu sedekah, Nabi kata. Kau tak ada duit modal, tak ada, tapi boleh baca la ilallah, boleh. La ilallah tu kau niat sedekah pada si mati sampai, Nabi kata. Dan seterusnya sampailah kepada wa kullu ma'rufin sadaqatun. Tiap-tiap amal yang baik, makruf, benda baik, kita niat, ya Allah aku buat baik-baik ni, aku sedekahkan pada si mati. Sampai Allah membantu pada si mati tu. Ni. Dan tiap-tiap kebajikan dan sedekah, maka hilang adik tu. Fa'idha tu, ada adik tu hilang. Fa'idha al-haqtahu kanat, fa'idha al-haqathu kanat khairan lahu minad dunya wa ma fiha wa inna hadayal ihya'i lil amwat ad-du'a'u wal istighfaru. Artinya bermula mayat dalam kubur itu, Nabi buat ibarat orang dalam kubur ni, saksara dalam kubur ni macam orang tengah nak karam. Orang nak karam, kalau tak ada orang tolong, mati kan. Maksud dia apa ni? Harapan orang pada sedekah kita ni macam orang dalam laut tengah nak karam, minta tolong pelampung. Tolong nak mati, nak tenggelam dah. Ini yang Nabi nak fahamkan kita tu. Macam mana perasaan apa yang dirasai oleh orang yang dalam kubur. Menanti-nanti akan doa yang menghubunglah ia doa akan dia daripada saudaranya. Orang-orang yang kau kenal dalam dunia dulu, orang sahabat satu surau ni, awak dah tak buat. Oh, surau dah Wahabi, patut tak buat. Ustaz tu kata tak sampai. Oh, dia tak mati. Cuba kalau dia mati macam tu, sedih tak sedih? Nabi kata macam orang mati lemah, macam orang tengah kelemasan, mengharap-harap mana pahala ni, tiba-tiba bid'ah sana, bid'ah sini. Allah, letih nak berdebat dah. Tengah ada berdebat, orang tengah nak tenggelam ni. Ni cerita ni macam cerita macam ni. Ada orang tengah tenggelam, tengah nak tenggelam kat laut, mari dia tenggelam. Ni kita nak tolong ni, berdebat, jangan pakai pelampung, bid'ah. Habis nak tolong macam mana? Kena pakai macam ni, tak boleh, bid'ah. Debat mati hanyut dalam tu. Inilah kita duk berdebat sampai tak sampai lah, dah habis bahas dah. Kalau tak sampai, apa masalah dia? Kalau kata tak sampai, bukankah istighfar itu amal yang baik? Bukankah tahlil tu menyebut la ilallah tu baik? Kalau sampai, kau untung. Tu dia kata sini, bila terhubung, bila sampai kat dia, nascaya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah terlebih baik baginya mayat daripada dunia dan barang yang ada dalamnya. Banyak kursi-kursi, bench, tak kursi, lepas tu ada tulis tu, this bench on behalf of Polan bin Polan. Maknanya dia buat satu kursi tu, dia macam sedekah, lepas tu dia niat, dia tak tahu, tak ada cerita pahala, tapi untuk mengingati yang telah meninggal sekian-sekian, dia buat satu. Kalau siapa pergi London begitu satu. Rupanya
Buat sesuatu amal, kita niatkan sedekah amal tu pada si mati, sangat bermanfaat. Kerana benda ni benda fitrah. Orang putih yang tidak Islam pun orang buat. Saya tengok sikit, dia teringin, hati tu teringin nak buat something supaya benda ni, kebaikan ni balik pada si mati, tapi tak tahu cara. Alhamdulillah, kita ahli sunnah wal jamaah ada cara. Doa, istighfar, wakaf, sedekah pada si mati, bagi kat dia. Itu yang dia nak. Dan lagi kata, dan telah terdahulu bagi engkau daripada Hasan al-Basri, barang siapa masuk dalam kubur, maka berkata ia, Allahumma Rabba hadihil ajsadi. Kalau siapa beri pandai bagi tu berbagi dia. Al-baliyati, bukan ada titik tu. Wal izami wan nakhrati allati kharajat minad dunya wa hiya bika mu'minatun adkhala 'alaiha ruhan minka wa salaman minni. Apa maksud dia tu? Disuratkan terdahulu Hasan al-Basri kata apa? Siapa masuk dekat kubur, maka dia berkata, masuk kubur maksudnya orang hidup ni pergi kat tanah kubur tu, dia baca benda ni. Dia baca apa? Allahumma rabba hadhil ajsad, wahai Tuhan yang memelihara semua jasad-jasad yang telah hancur ini, wal izam, dan tulang, wan nakhrah, dan segala daging-daging yang telah keluarlah ia, dan telah keluarlah daripada roh, daripada dunia ni. Wahya bika mu'minatu, sedangkan dia ni, jasad ni, beriman dengan kau. Nescaya memasukkanlah atas jasad ni, Allah masukkan roh, adkhil alaiha ruhan minka wa salaman minni. Adkhil macam adkhil, masukkanlah olehmu ya Allah ke atas jasad ni roh daripada engkau dan salam daripada aku. Kita doa macam tu. Ni amalan yang dibuat oleh Hasan al-Basri. Ya Allah, Tuhan yang menjadikan, Tuhan yang memelihara tulang belulang, daging yang hancur ini, yang dah keluar dari dunia, sedangkan dia ni orang beriman dengan kau, kau masukkanlah kembali roh dia kat dia ni, dan kau sampaikanlah salam ni daripada aku. Apa fadilat dia? Disuratkan baginya dengan sebilang-bilang mereka itu akan kebajikan. Berapa banyak mayat ni dalam kubur ni, banyak tu kebajikan dia dapat, pahala dia dapat. Dan adapun membaca Quran, maka kata kil, sampai pahalanya. Jika dibaca akan dia pada sisi kubur, tiada sampai pahalanya serta jauh daripada kubur. Ni kita bahas masalah Quran tadi, masalah tahlil, masalah istighfar, masalah doa habis. Masalah amal sedekah sampai jauh ataupun dekat. Quran dia special sikit. Kenapa Quran dia special? Ada beza kita baca Quran sedekah pada si mati, dan ada beza kita baca Quran di tepi kubur. Kenapa? Kerana Quran ni idza quri'a nuzila rahmah. Di mana Quran dibaca, di situ rahmat turun. Kita baca Quran dekat kubur, dekat rumah, sedekah pahala kepada si mati, insya-Allah sampai. Cuma rahmat turun tu tak sampai kat kubur, dia sampai kat rumah kita. Faham tak? Quran di mana dibaca, di situ turun rahmat. Sebab tu kita faham sekarang ni kenapa amalan orang dulu, kalau saya di Aceh tu dia buat 7 hari 7 malam baca Quran tepi kubur, lepas seorang-seorang, lepas seorang-seorang. Apa sebab? Bacalah kat rumah ni sampai nak buat pondok lagi lah, letak pula tepi kubur tu, baca sampai malam, besok orang disambung pula. Apa sebenar tujuan ulama' kita buat seperti itu? Dia nak rahmat daripada baca Quran ni turun kat kubur ni. Jadi mudah-mudahan di saat fitnah kubur berlaku, rahmat turun, terhindar balak tu, balak cobaan dalam kubur ni terhindarkan sebab rahmat Quran tu turun. Itu memang confirm, itu semua orang faham tu tak ada orang bangkang. Di mana Quran dibaca, di situ rahmat turun, tak ada siapa bangkang. Wahabi pun percaya tu. Lepas tu orang baca tepi kubur.
Tapi amalan tu saya tengok negeri sembilan ni dah tak ada dah. Kalau ada pun sikit-sikit. Kalau kita buat pun pelik tengok orang. Apa baca Quran di kubur? Orang tengok kita pelik pula dah. Kita tengok dia pelik, dia tengok kita pelik. Sebab amalan ni telah hilang. Kenapa hilang tuan-tuan? Pengajian tak sampai. Kenapa? Tak tahu. Jadi jadi adat. Adat lama-lama hilang lah. Tapi kalau kita tahu ilmu, sebab apa? Adalah niat nak buat. Kerana 7 hari terus straight. Dan di Kedah, belah-belah yang negeri yang banyak pondok, biasa amalan tu dibaca di sebelah kubur 3 hari 3 malam, 7 hari 7 malam. Sambung. Orang ni penat, sambung orang ni. Malas sekali kita tengok, naik takut. Orang meninggal baca Yasin tepi kubur pun dah tak ramai. Tepi mayat. Baca Yasin tepi mayat tu tak dah kurang. Kadang-kadang mayat tu terlantar, orang kat luar ni isap ukuk, sembang. Mayat dalam tu tak boleh bid'ah, isap ukuk tak boleh. Tekan sangat bid'ah, lala mayat tu tinggal seorang-seorang macam tu. Tak ada siapa teman. Nampak tu? Kesan daripada ilmu yang salah. Lepas tu dia kata apa lagi? Dan kata kil tidak sampai mutlakon. Ada pula kata Quran kalau baca tak sampai. Sama ada dekat kubur baca, jauh pun tak sampai. Dan dibangsakanlah pendapat ini, pendapat kata tak sampai ni, Izzuddin Abdul Salam, Iz bin Abdul Salam, kerana mengamalkan zahir firman Allah, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan bahawasa tidak adalah milik bagi segala manusia melainkan barang yang dia usahakan. Dan iaitu, yakni qaul Ibnu Abdul Salam itu bersalahan dengan tahqiq, dan yang tahqiqnya sampai pahala qiraah itu mutlak, dekat jauh sampai. Ni nak masuk bab khilaf ni, saya risau kan nak baca ni, takut tuan-tuan tak faham. Ni khilaf ulama, perdebatan ulama tentang ayat Quran dan apakah pengertian Quran itu. Kerana ayat Quran ni dia ada makna, dia ada mafhum, dia ada zahir, dia ada maksud tersembunyi. Kita kena tengok. Kalau zahir ayat tu kata apa? Zahir ayat kalau diterjemah wa'an, dan bahawa, laisa tidak, lil insan milik bagi manusia, illa masa'a kecuali apa yang dia usaha. Kalau kita pegang zahir memang tak ada apa dah. Tak ada apa dah. Yang dia usaha dah sampai, yang dia tak usaha tak sampai dah. Yang dia usaha tak boleh dimiliki dah. Maka ulama ahli sunnah wal jamaah menjawab. Ada beberapa jawapan tentang ayat ini. Salah satu jawapan dia tu, ayat ini ada nak kena bahas segi nahu saraf itu. Ayat perkataan lafaz yang dipakai. Dia kata lil insan. Li ni makna milik. Manusia ni tidak milik apa-apa melainkan apa yang diusaha. Betul, tak ada masalah. Tak salah tu kalau kita kata milik. Baik, pahala yang kita bagi pada orang ni memang dia bukan milik. Pahala tak boleh dimiliki oleh orang lain. Pahala kita baca, kita dapat pahala lah, milik kita. Ini telah dijawab dalam salah satu kitab yang dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Mandeling. Saya baca tu, kitab lama, dah meninggal lah dekat Mekah, pengarang kitab Penawar Bagi Hati. Dia kata masalah ayat ni membicarakan orang, setiap manusia ni tidak memiliki apa yang, melainkan apa yang dia usahakan, itu yang dia milik. Maka dia bawa satu ibarat. Kita sewa rumah, rumah tu milik kita tak? Rumah tak milik kita. Apa yang kita milik? Manfaat rumah itu. Manfaat rumah. Rumah tak milik, manfaat. Jadi kalau kita baca Fatihah, kita baca Quran, kita sedekahkan pahala tu pada si mati, apa yang sampai? Manfaat pahala tu. Manfaat tak ada masalah, supaya tak tentang ayat ni. Manfaat daripada pahala tu boleh tak dapat? Boleh. Tak milik tapi manfaat tu dapat. Faham tak saya? Manfaat pahala. Itu satu jawapan. Macam rumah sewa lah. Kita sewakan rumah kat orang, orang dapat apa? Dapat manfaat.
Rumah tak dapat, rumah kita punya. Pahala kita sedekah pada orang tu, apa si mati dapat? Manfaat daripada pahala yang kita baca tu. Pahala kita punya, kalau kita nak sesuaikan dengan ayat ini. Jawapan yang kedua, ada juga ulama membahaskan maksud lil insan itu, li itu dengan makna ala. Li dengan makna ala. Tidak adalah bagi manusia. Tidak adalah di atas manusia. Atas dengan bagi ni ada beza. Atas, ala. Bagi, li, ada beza. Macam kita baca doa, Allah makhtim lana husnil khatimah wala takhtim alaina su'il khatimah. Ya Allah, berilah aku kesudahan yang baik, jangan kau beri aku kesudahan yang tak baik. Kalau tak baik, pakai perkataan ala, atas. Ini bahas dalam sikit lah. Jadi ada sebagian ulama menyatakan maksud tidak ada bagi manusia ni, maknanya tidak ada balasan jahat. Balasan baik tak ada cerita. Cerita balasan jahat. Tidak ada balasan jahat bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan. Maksud dia tidak ada dosa warisan. Bapa jahat, bapa baik, anak jahat. Adakah dosa anak buat jahat ni, orang buat jahat ni sampai diwariskan pada bapa? Tak ada. Atau bapa buat jahat, dosa bapa ni pindah ke anak? Tak ada. Tak boleh pindah. Segi jahat, dosa warisan tak ada. Tapi kalau pahala kebajikan ada. Pahala boleh. Ini jawapan yang kedua pada ulama tentang ayat ini. Menafikan adanya dinamakan dosa warisan. Orang percaya kan, ni semua ni orang dulu lah ni, kita menguasai dosa ni. Dah macam Kristian pula dah. Wah, terpaksa pula Tuhan korban anak dia pula dah. Dosa warisan. Tak ada, Islam tak ada. Tak ada benda tu. Kalau kebaikan boleh kita kongsi. Yang tak boleh kongsi, dosa. Tak boleh kongsi maksudnya tak boleh kita waris dosa warisan. Itu tak ada. Melainkan apa yang kita buat. Kita buat salah, kita buat dosa itu. Ada pun pahala orang nak sedekah kita, tak ada masalah. Ada orang bawa satu hadis, yang ni biasa orang bawa hadis ni. Ustaz, bukankah Nabi telah bersabda yang maksudnya, idza mata ibnu Adam, apabila mati seorang anak Adam, in qata'a amaluh, amalan dia terputus Ustaz, illa bi thalathi, kecuali 3. Ini biasa dia ni. Apa 3 tu? Sadaqatin jariyatin, wakaf, sedekah jariah, wa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dia ajar kat orang, lepas tu orang tu ajar lagi orang lain, dapat pahala kat dia. Wa waladin salihin, dia melahirkan anak soleh, yad'u lahu, yang mendoakan dia. 3 tu je Ustaz, lain tak ada. 3 ni je sampai. Maka dijawab. Apa jawapan ni? Mari kita teliti betul-betul hadis tersebut. Apa hadis tu kata? Apabila mati anak Adam, putuslah amalannya. Amalan siapa tuan-tuan? Yang baca tahlil tu ke yang mati tu? Yang mati tu. Amalan si mati tu yang putus. Kecuali 3 amalan yang seolah-olah dia sendiri beramal. Apa 3 tu? Sedekah masa dia hidup, dia buat wakaf. Dia dah mati, pahala mengalir lagi. Yang wakaf siapa? Dia. Yang kedua, ilmu yang dia ajar. Dia mengajar masjid, mengajar surau, orang beramal ilmu. Dia dah mati dah. Orang ni mengajar ilmu dia ni sampai pahala kat dia. Terus. Oh, dia tak ada ilmu, dia tak ada harta, dia ada anak. Anak dia beramal soleh, yang selalu mendoakan dia sampai pada semati. Anak soleh tu dia seolah macam diri dia beramal. Ini yang maksud amal terputus. Amal si mati, dia dah mati masih sampai. Adapun yang baca tahlil arwah itu bukan si mati. Kita apa pula putus pula? Melainkan kalau dia yang baca, kacau lah. Dia baca tahlil untuk diri dia, putus. Tak logik pula. Jadi hadis tu tak ada kena-mena. Kalau orang bawa mari hujah tu tuan-tuan, tuan-tuan macam tu je.
Tu orang cakap kat dia, ini hadis tentang amalan si mati. Adapun kita ni yang hidup, kita yang hidup ni yang membaca, menyampaikan pahala pada si mati. Itu mengkosokkan nak bantu sedekah si mati ni, apa kena-mena pula dengan hadis tu. Tapi itulah kebanyakan orang, dia nak berhujah, nak sekat, nak meragukan kita ni, dia buat mari hadis tu. Saya harap tuan-tuan faham dan clear betul, terang. Ya, kalau ada orang berhujahkan seperti itu, mentah-mentah ditolak kerana hadis itu tidak menceritakan amalan orang hidup pada si mati. Hadis itu menceritakan amalan orang yang mati itu sendiri. Dia dah mati nak beramal macam mana? Betul lah, putuslah. Hak tiga tu yang seolah-olah diri dia beramal. Terus adapun kita yang beramal yang tengah hidup ni, tak masuk cerita dalam hadis tu. Boleh faham? Ni pembahasan ilmiah lah, supaya tuan-tuan nampak tu. Baik, betul kata apa lagi? Telah berkata pula Alamah Al-Muhaqqiq Al-Banani, Ibnu Adil Baqi, dan telah berkata Ibnu Hilal dalam kitab Nawazilnya, yang mengetahui dengan dia oleh Ibnu Rushd, dan telah menjalan kepadanya oleh kebanyakan ulama daripada imam-imam negeri Andalus. Andalus ni sekarang ni Spain, Spanyol, Andalusia, bahawa mayat itu memberi manfaat ia dengan membaca Quran yang amat mulia, dan sampai kepadanya manfaatnya apabila dihadiah oleh orang yang membacanya akan pahala bagi mayat, dan dengan dia berlaku oleh amal segala muslimin masyrik dan maghrib, dan berhenti oleh mereka itu akan sebagai berhenti dan berkekalan atasnya pekerjaan pada masa beberapa zaman yang telah lalu. Timur barat zaman dulu semua orang macam tu, diamalkan perkara itu, ya. Mentakzimkan para wali, para ulama yang telah meninggal, itu memang amalan orang dulu. Bertawasul bagi mereka itu kekuatan. Tapi benda tu dah dikerat buang. Lama-lama tinggal lagi kita ni. Ni corona tengah berluar luasa sana sini. Kenapa kita tidak menghadapi dengan DSZ, doa, selawat, zikir? Itu yang dia ajar Nabi. Sibuk SOP je, sampai dah tak larat nak buat dah. Tak tahu nak macam mana lagi. Dah tak tahu nak bubuh nama apa dah. PKPD, tak tahu nak sebut dah. Dah lah lockdown. Habis. Kerana kita hanya berfikir cara zohir, berdepan dengan benda ni, berdepan dengan zohir. Jadi macam tu lah. Kita berdepan dengan zohir semata-mata. Kita tak pergi to the source. Yang menjadikan tu siapa? Kan ke Allah yang turunkan bala tu. Rujuklah balik pada Allah. Mintalah diangkat bala tu. Ustaz cakap ni ada dalil, ada contoh? Ada. Di mana Ustaz? Brunei. Dah 260 hari tak ada kes. Perangkat apa dia buat? Tiap-tiap pagi Sultan mewajibkan seluruh satu Brunei baca Yasin. Doa ramai-ramai kan barakah. Minta ya Allah berkat Yasin, angkat bala, angkat. Cuba tengok apa yang berlaku di dalam Kesultanan Osmaniyah, di zaman Osmaniyah, terutama dalam zaman Sultan Abdul Hamid Khan, Khalifah ke-33 tu. Apa yang berlaku? Bila berlaku saja bala, first dia buat, dia kumpul semua ulama rakyat dia, baca selawat tafrijiyah ramai-ramai, terangkat, baca khatamkan Bukhari, kerana Bukhari tu barakah. Dia baca, salah satu cara untuk mengangkat bala, bertawasul dengan Bukhari. Dia khatamkan Bukhari tu, dia baca, minta angkat. Ini amalan sultan-sultan dulu. Ulama-ulama dan sultan dan rakyat mengamalkan amalan-amalan yang boleh mengangkat bala. Mana pergi amalan tu? Mana pergi semua? Kenapa tak dianjurkan? Seolah kita minta benda ni kekal. Berdepan dengan cara zohir. Sekat sana, sekat sini, dah tak tersekat dah. Dah lockdown semua. Semua tak boleh gerak. Baru padan muka. Sebab tidak kembali kepada Allah. Balik kepada Allah dah. Bila lagi nak balik kepada Allah? Lepas tu kita amalkan selawat tadi ni. Kita punya Ustaz, saya dah ni, saya pun salah baca. Ingat selawat benda. Saya pun okey. Rupa silap pula. Tak silap pun. Baca selawat semua berkat. Cuma yang saya bagi kat tuan-tuan tu, itu amalan orang dulu. Membaca 10 kelebihan Nabi SAW. Hadil khasa isufah fazha takun amina min syarin narin wasurakin
Wa min mihani, terselamat engkau daripada kebakaran, selamat kau daripada wabak penyakit, sabar kau dari cobaan. Ini salah satu amalan. Banyak. Satu pun kita tak buat. Kalau satu Malaysia dia buat, terangkat lari corona tu, takut kita SOP je dia pula. Dia keluar je selawat, dia keluar je selawat, dia keluar je zikir. Mana pergi semua amalan tu? Kita tengok sini apa dia kata ni. Saya tengok yang tak takut dengan corona satu golongan. Mask tak pakai, sanitizer tak pakai, semua tak pakai. Tapi tak pernah ada kluster orang gila. Tak ada kluster orang gila. Sehat dia, pelik tu kita tengok. Sebab dia bertawakal dengan Allah. Dia mana tahu rezeki dia nak makan mana. Kat madrasah saya ada seorang tu, hari-hari datang, seluar pun tak pakai. Sihat, tak takut apa, sebab dia tawakal dengan Tuhan. Kita ni yang pelik ni, bungkus habis lah, kena juga. Itu kata apa? Dan telah berkata alam habis, dan setengah daripada lataif bahawa Izzuddin ibn Abdul Salam Asy-Syafi'i dilihat orang dalam tidur, kemudian daripada matinya, maka dikata orang baginya, apa engkau kata pada barang yang adalah engkau engkar daripada sampai pahala, barang yang dihadiahkan daripada baca Quran bagi segala orang mati. Memang mimpi tak boleh jadi dalil, tapi mimpi orang soleh itu ada kebenaran. Siapa kata ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari. Apa kata Nabi? Ru'yatus salihah juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Mimpi orang soleh, mimpi yang benar itu satu juzuk daripada 46 juzuk kenabian. Setelah wahyu selesai, wahyu dah tak ada dah, yang ada mimpi. Mimpi ada 3. Mimpi syaitan, mimpi daripada Allah, mimpi tak basuh kaki. Hadis Bukhari dia sebut mimpi memang tak boleh jadi dalil, tapi ada kebenaran tu ada apabila mimpi itu mimpi daripada Allah, mimpi solehah. Apa dia kata sini? Dia kata ni, orang mimpi berjumpa Izzuddin tadi. Izzuddin Abdul Salam, salah seorang ulama yang kata tak sampai pahala kepada orang mati. Dia dah mati. Orang mimpi dia jumpa dalam mimpi, jumpa roh dia, jumpa dalam mimpi. Jumpa dia dalam mimpi, bertanya kepada Syekh Abdul Salam ni, Isa Abdul Salam. Bagaimana Tuan? Tuan kata tu pahala orang mati ni tak sampai. Tuan dah mati dah. Sampai tak sampai? Dia pun jawab. Berkata ia, jauh-jauh, haihata, jauh-jauhlah aku dapatkan akan pekerjaan itu atas bersalahan barang yang aku sangka. Allah. Dia kata, ya Allah, bunyinya jauh. Maksud jauh, haihata, jauh sekali fatwa aku itu. Tak betul sangat apa yang aku kata. Kalau aku tahu aku hidup lagi, aku nak tarik balik fatwa. Ni kata dalam mimpi lah. Mimpi tak boleh buat hujah, tetapi ada kebenaran. Baik-baik tu mimpi orang soleh ni, mimpi para ulama. Bersalahan barang yang aku sangka kata. Tak sampai. Tapi tak ada orang, dia dah keluar fatwa tak sampai. Siapa nak baca tu dia? Telah berkata Ustaz Asy-Sya'rani dan menunjukkan sampai pahala qiraah baca Quran bagi mayat itu ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, man marra bil maqabir faqara'a qul huwallahu ahad 11 marrah thumma wahaba ajrahu lil amwat u'tiya min al ajri bi'adadil amwat. Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia pada tempat kuburan, maka dia pun baca qul huwallahu ahad 11 kali. Kemudian dihadiahkan pahala ke Allah tu bagi segala orang yang mati daripada ahli kubur itu. Dan saya diberikan pahalanya dengan sebilang-bilang orang yang mati daripada ahli kubur itu. Dia pun dapat. Dia dapat, orang ahli kubur pun dapat. Dia sedekah, pahala sedekah dia dapat kat dia. Dia sedekah pahala baca dia tu, dapat pada semua orang mati. Dia yang baca ni dapat pula pahala.
sebab sedekah pada orang mati. Banyak mana pahala dia? Sebanyak mana orang yang tanah kubur, kalau 1,000 orang, 1,000 dah pahala dia. 5,000 orang, 5,000 tak dia dapat. Tak seronok itu. Telah kata Al-Arif. Ini dalil siapa kata ni? Nabi SAW. Sanad Dhaif pun hadis juga. Sanad dia Dhaif, nak beramal boleh. Telah berkata Al-Arif pula adalah Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Berkata ia, bila masuk kamu akan tanah kubur, bacalah kamu akan Fatihatul Kitab, baca Fatihah. Baca ma'udzatain, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Baca kul huwallahu ahad. Baca 4 tu, baca Fatihah. Dan jadikan olehmu pahala demikian itu bagi ahli demikian kubur, maka bahawa ia sampai ia pada mereka itu. Siapa kata ni? Imam Ahmad bin Hanbal. Dan berkata ia, dan adalah sungguhnya telah sampaikan kami kepada Syekh Izzuddin Abdul Salam rahimahullah ta'ala, bahawasanya ada yang engkar sampai pahala qiraah bagi segala maut. Dan berkata ia akan firman Allah, wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Tak tiada bagi segala manusia melainkan apa yang dia usaha. Maka tak kala mati ia melihat akan dia setengah pada orang sahabatnya. Bertanya setengah sahabat tu akan dia pada demikian itu. Maka berkata ia, sungguhnya rujuk aku daripada barang yang adalah aku itu berkata, dan aku dapat akan pekerjaan itu atas bersalahan daripada barang yang aku adalah sangka itu. Dan adapun firman Allah, wa an laisa al-insan illa ma sa'a, maka bermula lam pada lil insan tu dengan makna ala. Saya dah syarah tu. Lam pada insan, li tu, lam tu makna milik, ala tu makna mudarat. Maka ulama takwil lam tu dengan makna ala. Tak makna ala. Seperti barang memberi faedah akan dia oleh setengah mufassirin. Yang kata begitu bukan orang biasa, orang ahli tafsir. Maka jadilah maknanya, dan bahawa tiada adalah mudarat atas manusia itu melainkan barang yang telah mengerjakan ia daripada maksiat. Habis ini. Yang bagi mudarat kita maksiat yang kita buat, bukan orang lain. Bukan corona, bukan, tak ada. Orang lain tak boleh bagi mudarat kita. Mereka dengan sebab dosa kita sendiri. Ada tahu? Yang kata siapa ni? Ahli tafsir. Bukan kitab ni menakalkan ulama-ulama tafsir memberi pengertian yang seperti itu. Wallahu a'lam. Itu ada seorang soal ni. Persoalan ada orang soal baru ni, minta saya jawab. Persoalan ni. Ada orang soal. Jawab soalan apa? Baru ni ada orang soal. Soalan dia, apa soalan tu? Ada tak? Minta tolong saya jelaskan tentang dia tanya macam ni. Ada orang tanya, ada seorang penyanyi kata dia, artis, nama rahsia. Dia tanya, bila orang tanya dia kenapa tak tutup aurat, yakni bertudung, dia kata tak mungkin saya nak bergaya keterlaluan dalam persembahan kerana pakai tutup aurat ini tak sesuai. Tak perlu risau kerana saya seksi bertempat. Pula tak seksi sangat. Siapa cakap saya tak nak berubah? Mungkin sekarang ni saya belum dapat hidayah katanya. Tak tahulah akan datang. Siapa tahu saya akan berubah. Betul? Walaupun sering tampil seksi gitu. Saya mau berubah dengan hati ikhlas, bukan dipaksa-paksa. Memakai hijab perlu ikhlas hati. Sampai masa saya akan buang dahulu imej ini. Sebelum ini saya bertudung selain kerana hormat Ramadan. InsyaAllah bila Zainal Abidin sudah sedia, saya akan bertudung. Apakah jawapan? Jawapan ni macam ni. Dalam masalah ini, ada betul dia jawab, ada yang salah. Betul dia mana? Betul segi tauhid. Kalau Allah tak buka hati, macam mana kita nak ubah? Betul, itu tauhid. Tapi segi ikhtiar ya, kalau kita sendiri tak usaha, tak nak ubah diri kita, janganlah kita salahkan Allah. Ini menjadi
iktikad orang-orang Jabariyah. Jabariyah itu lah. Kenapa tak pakai tudung ni? Allah tak buka hati lagi. Padahal awak yang tak nak ubah, salahkan Tuhan. Seolah-olah usaha ikhtiar tu tak ada. Di situlah kesilapan kita ni. Dia telah tanpa sengaja iktikad Jabariyah. Apa itu iktikad Jabariyah? Segala-galanya Tuhan. Ikhtiar tak ada. Tak ada ikhtiar. Kalau ikhtiar je Tuhan tak ada, Qadariyah pula. Ni saya yang buat ni. Saya pakai tudung sebab saya yang mahu. Dah, salah juga. Yang betul ni macam mana? Yang betulnya, kita ni ada usaha ikhtiar tapi tidak beri kesan. Kita cuba nak ubah tapi tak sampai lagi. Itu lain. Kita tak buat apa langsung. Tunggu Tuhan ubah kita. Namanya Jabariyah. Ahlussunnah wal Jamaah, dia mengadakan apa yang ada, mentiadakan apa yang tiada. Apa yang ada? Usaha ikhtiar. Apa yang tiada? Kesan tu daripada Allah. Kita cuba ubah, jadi tu Allah. Bagi kita, wallahu a'lam. Ada soalan ni? Kalau tak baca surah An-Najm ayat 39. Ya. Saya buka dalam tafsir Al-Had Buyamka. Buyamka dikaitkan dengan Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS ni ayah dia membuat berhala. Kerana kasih sayangnya Nabi Ibrahim ni, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah minta diampunkan dosa ayahnya. Tetapi Allah tak kabulkan doa Nabi Ibrahim AS. Soalan saya, Ustaz, mak bapak tidak Islam, mati dalam keadaan tidak Islam, anak Islam, anak baca Quran, pahala Quran sedekahkan kepada arwah bapa mak yang tidak Islam ni. Sedekah infak pun sama juga. Soalan saya yang pertama ni, ada sampai atau tidak pahalanya, Ustaz? Dia ada beberapa perkara yang nak kena jelas tadi tu. Yang pertama, tentang penyataan bapa Nabi Ibrahim tu. Walaupun Al-Quran itu menyebutkan abati, ya abati, maka perkara itu telah dibantah. Yang dia disebut dalam tu disebut nama Azar. Muktamad Ahlussunnah wal Jamaah, Azar tu bukan bapa Nabi Ibrahim. Kerana bertentangan dengan maksud dan mafhum ayat-ayat yang lain. Kerana Nabi Ibrahim tu dia adalah tok nenek pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan wa taqallubuka fis sajidin. Hei Muhammad, sentiasalah kami memindahkan kau daripada tulang sulbi Nabi Adam sampailah kepada turun pada Abdullah dalam tulang-tulang sulbi yang sajidin, yang sujud pada engkau. Maknanya bukan, tak ada yang kafir. Keturunan Nabi sampai Adam tak ada yang kafir. Tidak ada yang kafir. Sedangkan tok nenek Nabi Muhammad SAW ialah Nabi Ibrahim. Kalau kita kata bapa Ibrahim tu orang kafir, seolah-olah kita menyatakan keturunan Rasulullah ada yang kafir. Maka bertentang dengan ayat Quran, wa taqallubuka fis sajidin. Sentiasa kami membolak-balikkan kau, hei Muhammad, di kalangan tulang sulbi orang-orang yang sujud. Maka dijawab ulama, maksud bapa di situ ialah pak saudara. Yang pertama nak kena betulkan, bukan bapa Nabi Ibrahim bukan orang kafir. Bapa Nabi Ibrahim setelah dikaji oleh para ahli sejarah, ahli tarikh, tawarikh, ya, tarikhul Islam, para ulama, nama bapa dia Tarikh ataupun Tarukh. Khilaf nama bapa dia, Tarikh atau Tarukh. Azar bukan nama bapa dia. Azar pak saudara. Dan menjadi adat orang Arab memanggil pak saudara tu ayah. Abati. Itu kebiasaan orang Arab biasa tu. Kita pun kadang itu. Kalau pergi kat Indonesia lagi teruk. Bapa mau apa? Bila pula kita kahwin dengan mak dia? Jadi biasa dalam bahasa tu perkataan bapa ni, penggunaan itu luas, tak mesti menyentuh pada bapa secara biologis, bapa betul. Ini pertama yang kena betulkan. Yang kedua, masalah kita mak bapa yang kafir, anak beramal soleh sampai atau tidak, ini telah kita maklum. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan uqatilu nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Aku diperintahkan Allah memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan syahadah, bersaksi tidak ada Tuhan dengan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Kenapa tuan-tuan Rasulullah ni
sampai tahap macam tu. Kerana Rasulullah tahu. Apa yang Rasulullah tahu? Sebanyak mana pun amal manusia ni, kalau dia tidak ada pasport, betul dia macam pasport lah, pasport untuk mengizinkan segala pahala tu dapat, maka sia-sia amal manusia ni. Ya. Tak pernah ada hari aku diperintahkan Allah memerangi manusia sampai mereka bayar zakat, sampai mereka semayang. Nabi tak sebut tu. Sebab Nabi sangat faham manusia ni bawa kepada Allah. Bila dia dah bersaksi Allah tu Tuhan, Muhammad tu bersuruh Allah, segala amal dia masuk. Amal-amal kebajikan dia semua dapat. Soalan yang perlu jawab macam ni. Orang yang dah kafir, anak dia soleh, lepas tu dia ni baik, umur dia 60 dia masuk Islam, yang kita tahu apa jadi? Dia seperti budak yang baru lahir. Saya baca dalam kitab rupanya ada lagi. Segala amal baik dia dan doa-doa anak dia masa dia kafir tu dapat lepas daripada dia masuk Islam. Allah. Saya ulang balik. Orang kafir ni bila dia masuk Islam, segala amal yang baik dia ada balasan tu. Balasan dia ada, cuma pending. Tunggu sampai dia masuk Islam. Dia masuk di Islam, semua dapat. Dosanya diampun, pahala diberi setiap amal baik yang dia buat. Begitu juga doa-doa yang anak yang kafir, anak Islam tadi bagi doa dia, sedekah dia, masuk je tu masuk, tu dapat pasport dah ada. Pasport masuk syurga dah ada. Apa dia? Antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dah ada je tu, semua dapat. Itu je dia punya kata kunci dia tu. Kena ada keizinan itu. Kalau tidak tak boleh. Supaya kita kata macam ni, kita pandai, matematik pandai, semua pandai, tapi SPM tak ada, boleh masuk universiti? Tak boleh, kena ada SPM baru boleh. Macam tu juga, kita baik tapi orang baik tapi kafir, boleh masuk syurga tak? Anak dah doa masuk syurga? Tak boleh, sebab tidak ada sijil tu. Apa sijil tu? Mengucap dua kalimah syahadah, menerima Allah sebagai Tuhan, Muhammad Rasulullah. Kalau dia buat je tu, semua dia dapat. Soalan yang ketiga tadi, sampai tak apa kita buat daripada simpati? Jawapan panjang lebar ni, tak sejam, serak dah ni. Tu jawapan nama yang ijma' semua ulama' sampai. Yang tak sampai tu, yang kata terpotong tu, amal si mati tadi tu. Tiga tu. Amal si hidup pada si mati, sampai dengan dalil-dalil yang telah dibaca tadi. Teruskan oleh cucu-cucunya. Satu. Yang kedua, manfaat pahala yang sedekah kepada mayat. Berapa lama manfaatnya akan dia terasa di seperti. Masya-Allah. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi cucu dia. Anak sampai cucu jadi cucu. Cucu sampai ke anak lah. Dia begini. Dia apa yang maksud daripada hadis Nabi tu, wa walid salihin yad'ulah, dia melahirkan anak. Tu sebab orang nak sangat zuriat tu. Anak tu dia didik sampai jadi anak soleh. Apakah kelebihan itu ada tak kepada yang melahirkan tu? Ada. Anak yang hasil daripada didikan ni, yang jadi anak soleh ni, segala amal itu sampai, walaupun dia tak doa. Tapi kenapa sebut doa? Doa tu bayan lil waqi'. Kalau ada anak soleh tak doa, tak apa, anak soleh apa tu? Anak soleh kena doa lah pada mak ayah. Tapi sebenarnya tak syarat doa tu. Atas nama dia beramal, semua sampai kat bapak dia. Ada pun cucu tu sampai ke anak dia lah pula. Sampai ke atuk pula anak dia ni. Jadi kalau kata atuk baik, anak pada atuk ni bapak ni tak baik, tinggal semayang, tinggal apa, dapat cucu elok pula dah. Pahala cucu ni pergi katuk, pergi anak lah, bantu pada anak ni. Anak pada bapak ni tak ada, atuk ni. Itu soalan pertama. Soalan kedua tadi, manfaat tu okey, berapa lama manfaat ni sampai kepada sampai pada si mati ni? Berapa lamakah benda tu diambil manfaat oleh si mati? Jawapan paling tepat saya pun tak tahu, saya pun masih hidup lagi. Kena tanya orang mati, nak tanya tak boleh. Ada tak kawan ulama pula yang boleh kita jawab secara zoniah lah, tahqiq tak tahu.
Zoniyah, benda itu perumpamaan macam makanan. Macam makan. Kita makan hari ni, besok lapar lagi. Tak ada kita makan 10 pinggan. Ustaz, saya dah makan 10 pinggan, 10 hari tak makan. Tak ada dah. Besok lapar balik. Lusa lapar balik. Begitu juga orang yang di akhirat. Makanan dia lah zikir, doa, selawat yang kita hadiah, dapat kat dia. Berapa lama wallahu alam. Tapi adakah lepas itu kosong balik? Ya kosong. Kerana seluruh makhluk ni duduk dalam keadaan berhajat. Dia sentiasa berhajat. Selagi kita bagi, selagi itulah dia dapat. Berhenti je, berhenti hilang, tak ada. Takat tu saja. Sambung balik, dapat lagi. Berhenti, tak dapat. Manfaat tu dapat masa kita bagi tu. Lepas kita berhenti, dia hilang. Tak dapat manfaat. Macam makanan. Makan, orang bagi, besok lapar lagi. Bagi lagi, dapat lagi. Wallahu a'lam. Ada seorang lelaki bertanya Ibn Abbas Dolbu. Ya. Adakah langit dan bumi menangis kerana kematian seseorang? Ibn Abbas menjawab, ya. Contoh macam ini, Ustaz. Kita, kata Ibn Abbas, di mana tempat kita sujud, kita berzikir, bila kita mati, bumi di situ menangis, Ustaz. Contoh kita sujud dekat sini, dalam masa kita hidup, bila kita mati, bumi di sini menangis. Apa maksud kata-kata Ibn Abbas, Ustaz? Ibn Abbas radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat yang Nabi mendoakan dia, Allahumma faqihhu wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, kau faqihkanlah Ibn Abbas, anak sahabatku ni, dan kau alimkan dia takwil segala makna-makna yang tersembunyi Quran hadis ni, takwilkan dia, semua dia tahu. Jadi termasuk takwilan tu, dia berkata, di mana tempat kita sujud, lepas tu kita mati, maka bumi menangis. Apa menangis betul atau menangis macam mana? Apa maksud menangis? Maksud menangis ni lazim daripada menangis itu. Kita panggil majaz. Sebut menangis, mafhum dia tu seolah-olah kalaulah bumi ni bernyawa, rindu bumi ni dengan ibadah yang dibuat oleh orang dekat atas diri dia tu. Bumi ni bila kita selalu buat, dia syukur ni, dia bersyukur. Dia sangat seronok kerana kita telah mendirikan ibadah atas diri dia. Dia seronok. Bila kita dah tak buat, dia rindu. Dia rasa kehilangan. Seolah-olah dia menangisi ketiadaan kita tu. Dia merasakan kekosongan. Tapi dia tak rasa pun. Seolah-olah dia menangisi, bukan dia menangis. Dia merasa kehilangan. Kerana kebiasaan orang bila kehilangan, dia menangis. Dia maksud menangis ni kehilangan. Seolah benda tu sekarang dah tak ada dah. Tempat tu dah tak ada orang sujud lagi dah. Dah tak ada orang lagi dah. Hilanglah dia punya kelebihan. Sebab tiap benda, bila orang duduk sujud, duduk semayang, tempat dia jadi berkat. Kelambu Kaabah tu apa berkat? Orang celup dalam air jadi hilang penyakit tu. Sebab hari-hari orang semayang, kesan ibadah tu menjadikan benda tu berkat. Wa qala Nabi SAW, baqiyatul mu'min dawa'u. Lebihan orang beriman, lebih pun dawa jadi ubat. Itu baru lebih. Air kolah kita ambil wuduk, lebih tu ambil tok bomoh syukur-syukur, ambil air buat ubat. Air apa ni? Air yang kita ambil wuduk, masuk balik tu. Yang baik ni tak dia. Tak baik dah. Tu apa? Dalam kolah, pakaian, kain, apa saja kita pakai dia akan barakah. Cuba tengok kisah Nabi Yusuf AS. Bila bapak dia tu, ayah dia Nabi Yaqub dah mata tak nampak, apa yang dihantar oleh Nabi Yusuf? Baju yang dipakai ketika menghadapi ujian Allah masuk dalam telaga. Begitu diambil kamis itu, disapu ke muka, rodda, dikembalikan penglihatan Nabi Yaqub. Apa kena-mena baju kan tu? Baju ya. Baju tu jadi berkat sebab ibadah yang dia buat menggunakan dia tu. Jadi barakah. Sampai barakah itu melimpah kepada orang yang mencium dia, memakai dia. Itu yang bumi tadi kan. Setiap bumi ni menangisi. Betul dia kata, apabila satu orang meninggal, kata Ibn Abbas, langit dan bumi menangisi orang yang meninggal itu. Betul, tapi tengok siapa meninggal. Kok macam muka kita ni tak ada orang kan. Tapi cuba kita perhati kalau ulama meninggal. Selalu kalau kita tengok, tiba-tiba mendung, tiba-tiba hujan renyai-renyai turun. Selalu berlaku begitu. Hujan yang turun tu seolah-olah tangisan daripada langit dan bumi itu sendiri. Kenapa? Kerana orang soleh ni tadi,
manfaat yang dia buat meratai alam. Bila dia tak ada, seolah-olah satu permata yang telah mendatangkan barakah langit bumi ni hilang. Bila hilang, sedihlah langit bumi ni. Maka dia hujan itu seolah-olah tangisan daripada langit dan bumi. Kehilangan ulama yang telah memenuhi dunia ni dengan amal ibadah yang dia buat tadi tu, sampai orang pun buat beramal pula dah. Jadi berkat pula tempat tu. Itu maksud dia tadi tu. Bukan dia menangis betul kan? Menangis pula langit bumi ni. Mafhum situ tadi tu. Maksud daripada kata-kata itu. Ya. Kehilangan bumi itu hilang. Kerana orang-orang soleh pada wali Allah ni, mereka diberikan sifat taksir. Sifat taksir maksud dia seolah-olah mereka ni, dia dengan alam ni dia satu. Bila dia sedih, alam akan sedih. Bila dia gembira, alam akan gembira. Allah beri dia, orang panggil sifat taksir. Seolah dia berkesan pada alam. Betul, mana-mana tempat bila ramai ulama meninggal, kering. Hujan yang selalu turun pun dah kurang turun. Kerana alam tu ada kena-mena dengan manusia yang hidup kat tempat tu. Lagi banyak amal soleh yang dia buat, lagi banyak rahmat tu. Ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Kita tak percaya 100% dengan ramalan cuaca tu. Kita tak percaya dengan semata-mata zahir itu menyebabkan benda itu berlaku. Kerana itu hukum adat. Allah menetapkan satu itu hujan sebagai kerana kurnia dia. Kurnia itu datang dengan sebab apa? Kerana banyak kesolehan, amal yang baik berlaku, turun rahmat. Wallahu a'lam. Lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi bil ilmi qulubana wasta'min asrarana wa syghal bil i'tibari afkarana. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.